Pengeluaran wang simpanan hari tua daripada akaun 1 KWSP bagaikan memotong daging sendiri untuk menghilangkan kelaparan di depan mata untuk sementara waktu. Langkah ini juga tidak akan menyelesaikan kemelut yang dihadapi golongan pekerja dan golongan berpendapatan rendah di saat negara sedang dilanda bencana banjir, pandemik COVID-19 dan krisis ekonomi yang teruk. Itu antara pandangan pihak yang tidak bersetuju untuk menggunakan wang KWSP sebagai meringankan beban kewangan kepada pencarum yang terjejas. Manakala bagi pihak yang mendesak supaya pengeluaran air citra berjumlah RM10,000 diluluskan bagi meringankan beban mangsa banjir pula berpandangan suasana kecemasan musim pandemik memerlukan pelbagai pendekatan mendesak untuk menangani masalah safety net atau jaringan keselamatan sosial rakyat. Adakah mengeluarkan wang persaraan sebelum bersara daripada KWSP itu satu penyelesaian yang baik atau realiti yang lebih menyakitkan sedang menanti pada usia persaraan? Please, this is a serious issue. Bukan semua perkara yang dikatakan sebagai naluri itu adalah satu sebab untuk kita mengatakan ia benar. Di hari Jumaat terakhir bagi tahun 2021 ini, kami dianalisis bawakan topik KWSP kegunaan hari ini atau masa tua bersama dengan dua panel kita di studio iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari merupakan penganalisis ekonomi. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Spinas. Dan bersama kita di talian Skype merupakan perunding keuangan infak konsultansi iaitu Tuan Afian Matrawi. Dan sebenarnya kami di sini sudah pun cuba menghubungi pihak-pihak yang vokal melantangkan tentang lantang membawa isu ini seperti di pihak pemuda, Ketua Pemuda Pergerakan UMNO dan juga KWSP. Namun malangnya kami tidak berjaya membawa mereka ke pentas analisis pada petang ini, dan kita akan tetap membincangkan topik ini dari sudut pandang penganalisis ekonomi dan juga pengurusan keuangan daripada Tuan Afian Matrawi. Tapi sebelum saya ke Tuan Afian, saya mahu ajukan soalan kepada Profesor Madya. Mungkin dulu terlebih dahulu, Prof, kita tahu mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak ada menyatakan langkah pengeluaran KWSP RM10,000 dan lanjutan moratorium bukanlah satu langkah populis dan ia adalah strategi ekonomi. Ia penting untuk menambah dana ke dalam kitaran ekonomi demi merancakkan ekonomi kita tanpa memberi impak kepada saiz bajet dan defisit negara, di samping memberi sedikit ruang kelegaan kepada mereka yang paling terdesak ketika ini. Komen Prof berkenaan dengan pandangan ini. Safinas, baik. Saya secara konsisten saya berpandangan bahawa dari segi kalau kita lihat sejarah penubuhan KWSP itu sendiri ataupun kumpulan wang simpanan pekerja, kalau kita tukar sikit jadi kumpulan wang simpanan pencen mungkin KWSP juga, P juga ya. Ia adalah kegunaan untuk hari tua. Maksudnya kegunaan selepas hari persaraan, dan dia bukanlah berkonsepkan kumpulan wang simpanan kecemasan KWSP, KWSK. Tidak, dia memang untuk pencen. Jadi saya nak hujahkan kat sini kenapa perkara itu perlu dilihat secara berhati-hati. Memang benar ada yang berkata kita ambil RM10,000 daripada KWSP sekarang dan beri kepada mereka yang layak dan mereka pembelanja. Dia akan menggalakkan cycle ekonomi itu. Ya, memang benar. Itu jangka masa pendek. Tapi kita kena faham KWSP ini dibina asasnya untuk jangka masa panjang, iaitu objektifnya untuk umur persaraan. Kenapa pentingnya umur persaraan? Nah, kita bagi fakta sikit kat orang luar sana biar mereka terbuka mata dan orang beri cadangan pun bukalah mata, biarlah kita melihat kepada satu yang realiti, bukannya fantasi di luar sana. Ya. Baik, kalau kita lihat dari segi populasi dahulu. Okey, Malaysia sedang menuju ke sebuah negara tua. Aging population lah kita panggil, aging nation kita panggil ya. Dan pada 2020 ni dijangkakan 7% ataupun sekitar 2.4 juta orang yang berumur 65 tahun sehingga ke 80 tahun. Pada 2030 dia akan menjadi 11%. Pada 2040 dia akan jadi 14%. Nah, saya kena nak bagi tahu kat sini umur
semakin meningkat. Bilangan mereka yang berumur yang kita panggil yang selepas bersara ni semakin meningkat. Kerajaan cukupkah kewangan untuk beri kepada mereka ini? Kalau bergantung ke Jabatan Kebajikan Masyarakat, cukupkah transfer untuk bagi kepada mereka? Betul. Okey. KWSP, cukupkah simpanan mereka untuk 10 tahun akan datang selepas umur bersaraan 65 tahun? Contohnya, kalau seseorang itu, saya ambil contoh mudah ya Safina, 1,500 bulan, kalau dia hidup lagi 10 tahun selepas pencen, dia perlukan 180,000 untuk survive dia 1,500 tu. Tapi pada 1,500 tu akan datang, kita pun tak tahu nilainya berapa kecil, kuasa belinya bagaimana. Jadi, perkara ini adalah wake up call kepada seluruh pihak, termasuklah pihak yang yang terlibat berkaitan dengan KWSP dan juga pihak kerajaan. Sudah tiba masanya wake up call ini adalah kita menambah baik sistem pencen yang ada di swasta sana. Kita ambillah ada negara-negara yang hebat dalam sistem pencen yang menjadi rujukan dunia seperti negara Belanda. Model tu ada. Pada pandangan saya sudah tiba masanya untuk pihak berkenaan ambil langkahlah proaktif, buatlah sesuatu. Ini dah wake up call jelas ni. Kalau wake up call ni pun kita masih lagi duduk macam lama, kebimbangan saya adalah pekerja yang umur 65 tahun yang sedang melebar ni Safinas, kebajikan mereka dari segi jaringan sosial mereka tidak ada siapa yang ambil peduli. Jadi bagi pandangan saya, walaupun cadangan 10,000 tu, bagi saya kalau kita nak ambil titik tengah lah, kalau kita rasa perlu jugalah, ambil titik tengah, kita beri kepada mereka yang betul-betul layak. Yang betul-betul layak dan perlu ada audit yang jelas lah, siapa yang layak, kriteria bagaimana. Itu perlu dilakukan. Kalau tidak, usah diusik sama sekali simpanan KWSP ini, seperti fakta yang saya bagi tahu tadi. Kita tak mahu hidup orang selepas bersara nanti masih lagi terpaksa bekerja untuk kelangsungan hidup. Kita mahu mereka selepas bersara sesuai dengan konsep bersara lah. Jadi konsep bersara kita nak enjoy, kita nak hidup seperti biasa dan bulanannya kita mendapat pencen berkenaan. Prof, maksudnya di sini wang KWSP itu boleh dikeluarkan namun kepada golongan yang benar-benar rentan. Kerana dalam konteks sekarang, kalau kita kata unprecedented lah, yang sangat luar biasa, okey kita benarkan. Ya, tetapi dalam banjir ni pun bagi saya, dalam konteks banjir dalam konteks banjir. Dalam konteks banjir ni bagi saya tidaklah unprecedented sangat. Maksudnya kalau kita buat kajian, tertengoklah boleh kita kata tak berapa penting sangat. Kalau Safinah masih ingat 2014 di Kelantan, lagi teruk kan? Pada masa itu kena Kuala Kerai, Manik Urai. Manik Urai. Masa tu siapa yang nak bagi cadangan naikkan keluarkan KWSP, senyap ya. Tak ada apa pun dan mereka di sana pun keadaannya dah boleh bina semula. Jadi pada pandangan saya, usahlah digunakan KWSP ini, tetapi kita cari pendekatan lain Safinas. Contohnya, kita tahu bahawa syarikat swasta, syarikat yang banyak buat keuntungan, JLC, pihak kerajaan juga, pihak luar negara juga, kita wujudkan satu tabung donation. Seperti mana kita tengok mungkin boleh kita tiru konsep di Aceh seperti tsunami 2004 dulu, bagaimana mereka bangunkan semula Aceh. Jadi kita buat tabung, bagi pandangan saya, tabung itu kita gunakan untuk bina rumah. Kalau rumah tu rosak, kalau rosak rumah lah, kita bina semula, tetapi jangan bagi kepada kontraktor-kontraktor yang bersifatkan keuntungan ni. Bagilah kontraktor yang konsepnya social enterprise, NGO ataupun sukarelawan. Dia orang tahu bagaimana nak cari bahan-bahan yang murah, bagaimana nak bina dengan memanfaatkan sukarelawan yang ada sana. Mungkin nak bina semula kos bukan 50,000 saja. Dengan donation yang banyak ni, kita gunalah betul-betul. Pokoknya, janganlah guna wang KWSP. Prof, kita tahu Perdana Menteri baru-baru ini dia menyatakan ada banyak kemudahan diumumkan kepada mangsa banjir. Bantuan wang ihsan RM1,000. Dan bagi yang mahu beli barang keperluan rumah, Bank Simpanan Nasional BSN akan beri pinjaman persendirian RM10,000 tanpa faedah dan moratorium selama 6 bulan. Jika ada yang mahu buka perniagaan untuk yang terjejas banjir, Tekun menawarkan pinjaman mudah RM10,000 tanpa faedah dan moratorium, iaitu tidak perlu bayar balik pinjaman selama setahun. Maka Perdana Menteri mengatakan untuk apa keluar KWSP? Dari sudut pandang Prof sendiri, adakah segala bantuan ini mencukupi? Satu, pada perspektif mencukupi, tidak mencukupi kerana bantuan tunai yang perolehi dah hanya sekitar 1,000 kan. Untuk kelangsungan beberapa bulan yang mendatang ni dia memerlukan lebih. Okey, bagi pinjaman ni pun saya pun pelik juga cadangan bagi pinjaman ni. Dalam keadaan mereka ni memang bermasalah.
kita pun tak tahu, mungkin bila dia dah himpit keadaan itu, mungkin pekerjaannya pun terganggu. Ya. Bagaimana dia nak buat pinjaman? Ya. Tidak menyelesaikan masalah. Maksudnya kita lagi seolah orang dah berjalan tu, dah aksiden kaki jalan tak betul, kita pergi bubuh lagi sebelah kaki ya. Lama-lama dia jalan pun tak tempang sepanjang hidup. Kita tidak mahu macam tu. Bagi saya pinjaman itu bukannya penyelesaian. Bagi saya kita perlu cari penyelesaian seperti saya cakap tadi, kita buat donation. Kalau itu pilihan yang terbaik, kalau tak ada donation tak cukup, kita buatlah satu keadaan yang mana kerajaan kalau nak bina, kita berkonsep contoh bina rumah, 70% ke kerajaan danai dan 30% dari pihak yang terkesan tu lah. Itu lebih baik sebenarnya daripada kita lebih banyak memanglah saya boleh fahamlah Safina, pihak bank nak bagi pinjaman, seronok bagi pinjaman kan. Sebagai dia kata nak tunjukkan, tapi kita kena ingat pula dari pihak yang nak menerima tu, mereka perlu bayar. Mungkin mereka perlu melihat sekarang ni, kalau Safina, kalau kita melihat yang rumahnya tak ada apa semua, kalau orang nak pergi pinjaman, mungkin dia orang akan sanggup terima. Sebab di depan dia nampak apa yang berlaku, tetapi dia tidak nampak ke depan. Sama juga kita buat baru ni satu survey, pilot survey saya nak kongsi. Kita nak cadangkan nanti kita wujudkan satu sistem insurans kepada aspek harta benda dan pekerjaan. Kita tanya berapa dia sanggup bayar. Kalau di Selangor berapa rumah kita tanya, dia sanggup bayar sebulan RM50. Kami pun terkejut. Kerana itu agak tinggi, tetapi kita faham trauma dia dengan keadaan dia melihat rumah kat belakang sana. Jadi dalam keadaan pinjaman ni, kalau orang nak hulu pinjaman, mungkin dia ambil lah. Di endnya kita tidak mencipta, saya bagi pandangan saya, tidak masa depan. Ia akan kita pergi seolah pendekatan kita ambil menambah risiko pada mereka. Betul. Tuan Afian, pinjaman persendirian RM10,000 tanpa faedah dan pinjaman mudah perniagaan RM10,000 tanpa faedah. Adakah pinjaman keuangan adalah strategi terbaik mendepani kesulitan hidup di saat ini? Maksudnya, pinjaman lebih baik daripada mengeluarkan wang KWSP, Tuan Afian? Saya setuju dengan Pak Prof. Dia macam gali lubang tutup lubang je. Sekarang ni masalah masa banjir, rakyat terbanyak disebabkan PKP dan sebagainya ni, kita tengok benda ni antara masalah dia ialah hutang. Kan, hutang kereta, hutang rumah. Contoh macam masa banjir baru ni, bila kereta rosak, bila rumah rosak, bukan semua orang ambil takaful ataupun insurans untuk cover banjir untuk rumah dan juga kereta kan. Jadi mereka menanggung hutang. Jadi masalah mereka hutang, kita bagi hutang yang baru, mana kata seolah-olah gali lubang tutup lubang. Dia tetap ada lubang yang sama. Cuma mungkin sebelum ni lubang dekat kiri tukar kepada lubang kanan. Sama je. Tuan-tuan, sebenarnya kalau kita tengok Aisyah Finas dan juga Prof, masalah KWSP bersara tak cukup ni bukan baru timbul tahun ni. Betul. Bukan baru selepas Covid. Bukan baru timbul masa PKP ni. 10 tahun lepas, 20 tahun lepas masa saya mula-mula terlibat dalam kewangan ni. Masa saya lepas grad tahun 2003 dulu pun dah ada statistik menunjukkan majoriti pencarum KWSP tak akan cukup selepas bersara. 20 tahun lepas lagi, bukan baru tahun 2021, bukan baru tahun 2020. Dah lama dah. Makna kata kalau guna alasan itu untuk tak nak bagi 10,000 one off ini kepada masa-masa banjir terutamanya, ia bukan satu alasan yang kukuh lah. Kan? Sebab isu pencarum KWSP tak cukup untuk persaraan selepas bersara umur 60, umur 65 ke umur 55 tu, masa sistem pencen umur pencen 55 je. Dah 20 tahun lepas lagi dah muncul isu ni. Tapi kenapa bawah nak alatkan hari? Nampak tak? Jadi sekarang ni sebenarnya yang kita perlukan adalah bantuan kan. Kalau rakyat dah dibantu, dah dapat bantuan dan sebagainya, kita tak minta 10,000 tu. Kan? Tak minta. Sekarang ni yang kita nak ialah rakyat yang terkesan akibat banjir ni. Yang banyak terburuk di Lembah Kelang berlaku ni, diibaratkan sebagai tsunami kecil ni, itu yang kita nak bantu sebenarnya. Jadi fokus utama ialah bantuan tu. Kalau kerajaan boleh bantu dari sudut lain, contohnya macam Prof sebut tadi, nak collect derma, bagi, saya sangat sokong. Cumanya dari sudut practicality tu, sekarang dah timbul campaign don't donate to government. Kan? Rakyat dah tak confident dengan kerajaan yang ada. Itu isu dia. Kan? Saya contoh tahun lepas masa Palestin kena serang, kita buat collection, katanya nak audit, sampai sekarang dah hujung 2021 tak ada audit lagi. Mana audit collection Palestin tahun lepas kan? Tadi Dr. Prof Syadam memang saya sokong. Kalau betul ada audit, kalau betul 100% telus, memang saya yakin ramai rakyat akan sokong. Betul. Tapi ketelusan
Itu isu yang paling besar yang berlaku kat negara kita ni, bukan setakat baru tahun ni, dah lama dah. Daripada zaman kerajaan yang lama dah tukar 2-3 kali kerajaan, isu keterisan, isu rasuah tak settle lagi, sehingga kan rakyat sekarang dah tak confident dah dengan kerajaan. Dan tak confident dengan parti-parti politik yang ada. Kan sebagaimana Syafina sebut tadi, katanya dah dijemput wakil daripada parti-parti politik yang kononnya lantang suarakan isu KOD SP ni, jemput datang live tak nak datang kan. Itu nampak tak betapa retoriknya tokoh-tokoh politik ni. Kita bukan nak sebut pasal politik sangat pun. Saya nampak ada kaitan benda-benda ni. Kan ada kaitan bila kita sebut tentang isu macam ni kan. Kita nak bantu kan. Tapi orang politik ni memainkan isu tu, saya tak nampak pun kesusahan dia nak bantu. Jemput datang live pun tak datang kan. Jadi poin saya, memang keperluan sekarang ni keperluan terdesak untuk bantu rakyat yang terkesan akibat banjir, itu pertama. Yang kedua, salah satu optionnya yang rakyat minta ialah untuk bantuan one-off 10,000 ini untuk mereka yang terkesan akibat banjir. Ya. Sebab kalau bagi pinjaman, bagi hutang, yes, dia macam Panadol kan. Dia hanya menyelesaikan masalah sekali je. Sama juga sebenarnya one-off 10,000 pun dia macam Panadol juga. Cuma bezanya, kalau hutang tadi, bila kita bagi hutang, dia timbul masalah baru. Betul. Iaitu mewujudkan satu lagi hutang baru. Tapi kalau ambil duit KOD SP, masalah yang akan wujud ialah kepala bersara. Mungkin orang sekarang umur 30, mana bersara tu 30 tahun lagi. Jadi dalam tempoh 30 tahun kita boleh rancang macam-macam untuk persaraan nanti. Bukan setakat kita, isu KOD SP tak cukup ni ada kaitan dengan gaji. Bila gaji kecil, maka KOD SP kecil lah. Ya. Kalau gaji besar, KOD SP besar. Betul tak? Ya. Sama juga isu simpanan tak cukup. Kan? Kalau tengok statistik, majoriti rakyat tak cukup simpanan. Sebab apa tak cukup simpanan? Sebab gaji kecil. Ya. Sebab apa? Bila gaji kecil, tak ada duit lebihan untuk simpanan. Jadi ada kaitan juga dengan KOD SP. Bila gaji besar, barulah KOD SP besar. Kalau kita tengok statistik, majoriti memang tak cukup untuk bersara dari dulu sampai sekarang. Faktor utama ialah sebab gaji pun tak berapa nak besar. Ya, gaji satu perkara, Tuan Afian. Namun ramai rata-rata daripada masyarakat kita yang dalam keadaan terdesak ini mengatakan kami tak tahu lagi akan hidup untuk dalam tempoh usia persaraan itu. Jadi ini duit kami, kenapa sukar sangat mahu beri kepada kami? Itu bagaimana? Itulah, itu yang saya pun terfikir juga benda tu kan. Kalau tengok dalam tempoh 5 tahun ni, kita dah bertukar 3 kerajaan dah. Kan? Dan 4 Perdana Menteri kot dalam tempoh 5-6 tahun, dan tempoh 5 tahun kebelakangan ini. Isu KOD SP ni, dan daripada dulu sampai sekarang tak settle lagi. Dan kita nak minta untuk kita pun heran kenapa benda ni kita nak minta untuk KOD SP ni tak diluluskan oleh kerajaan. Sebab yang mendesak pun ialah orang-orang yang berada dalam kerajaan. Kan? Orang yang berada dalam kerajaan, mereka ni yang berada dalam kerajaan, mereka yang mendesak tapi mereka tak luluskan. Itu yang saya heran tu. Itu kena tanya pada mereka, kenapa tak dapat luluskan lagi. Baik, Tuan Afian, ini berkenaan dengan keputusan untuk memberi nilai bantuan RM1,000 buat mangsa banjir. Di saat jumlah kerugian untuk membaiki kereta rosak akibat dimasuki air secara purata RM4,000. Malah ada yang mencecah belasan ribu. Itu masih belum ambil kira kerosakan rumah yang lain seperti rumah, perkakas elektrik, perabot dan pelbagai keperluan yang lain untuk memulakan kehidupan baharu. Dari sudut pandang Tuan Afian, dari mana datangnya idea untuk bantu RM1,000 ini? Satu. Yang kedua, jumlah yang sepatutnya diberi atau bentuk bantuan yang sepatutnya diberi kerajaan itu apakah ia? Baik, saya nampak antara benda yang kita boleh, pertama sekali RM1,000 itu alhamdulillah lah ada kan. Tapi of course lah, memang confirm tak cukup. Memang confirm tak cukup RM1,000. Macam Syafina sebut tadi, untuk kereta pun minimum RM4,000, purata RM4,000 sampai ke belas ribu. RM1,000 tu agaknya dapat baiki apa je kan. Jadi saya sangat sokong untuk idea yang diutarakan oleh Prof tadi, iaitu kalau kita dapat wujudkan satu tabung. Saya yakin rakyat Malaysia ni, dia orang yang dermawan kan, rajin untuk menderma dan sebagainya. Bila dia yakin tempat yang dia nak dermakan tu. Cuma sekarang ni, apa kata kalau cadangan ini dilakukan tapi diuruskan oleh NGO, satu badan bebas yang memang akan ada audit satu patut. Sebab macam contoh banjir baru ni kan, ada NGO yang berjaya collect sampai 1 juta, 2 juta dalam masa satu hari. Kan? Saya pun terkejut. Kan? Tapi benda tu memang sebelum ni buat NGO tersebut boleh berjaya kumpul sampai 1 juta, 2 juta dalam masa satu hari, 2 hari, tak membolehkan sebab orang confident. Orang yakin dengan NGO tersebut
untuk salurkan bantuan sebab ada auditnya memang dilaporkan dan sebagainya. Jadi itu yang kita nak kan. Kalau itu dapat diutarakan. Jadi mungkin untuk on off untuk top up atas bantuan kerajaan itu boleh cover juga dengan sumbangan rakyat yang lain ni. Dan kita ada ramai jutawan, ramai dermawan yang boleh sanggup menyumbang. Baik. Contoh macam banjir di Selangor kan. Orang satu Malaysia tu pun. Kan daripada Kedah, daripada Johor, daripada utara selatan tu pun. Mana kata kita tengok rakyat Malaysia ni memang support each other. Kan? Rakyat jaga rakyat. Itu istilah yang dipopularkan sekarang. Sebab kerajaan tak mampu nak jaga rakyat ni. So rakyat jaga rakyat. Dan kita jaga kita tu menunjukkan pada rakyat yang jaga rakyat. Dan harapkan. Contoh macam baru ni lah masa banjir kan. Yang hari pertama, hari kedua yang datang bantu ialah NGO. NGO turun hari pertama, hari kedua. Tentera sampai terpaksa tunggu arahan 2-3 hari tak ada arahan. Terpaksa turun tanpa arahan daripada atasan. Kan kita heran lah. Ya, kita heran apa yang di atas sana buat sebenarnya selama ni. Kan? Duduk sana takkan tak terfikir ke nak bantu, nak tolong. Ada sampai kat luar negara, ada siap nak bantu buat majlis tasmiah lah dan sebagainya. Kan? Kadang-kadang macam yalah dah tak ada harapan, dah kerajaan dah tukar 2-3 kali. Dah 2-3 parti dah merintah. Kenapa dah tak ada harapan pada mana pimpinan lagi yang nak kita harapkan. Allah alam. Baik, analisis berehat seketika, kita sambung perbincangan selepas ini. Alhamdulillah, kembali menganalisis KWSP kegunaan hari ini atau masa tua. Kami bincangkan pada Jumaat terakhir bagi tahun 2021 ini. Saya terus ajukan kepada Prof. Prof, Pusat Penyelidikan Undian UCSI mendapati golongan B40 dan M40 serta yang berusia antara 26 hingga 55 tahun membuat pengeluaran ICNAR bagi membayar balik pinjaman. Manakala 48.6% menggunakan wang pengeluaran tersebut untuk kegunaan seperti membeli makanan dan barangan dapur. Akan tetapi segelintir golongan T20 telah menggunakan wang yang dikeluarkan untuk melabur pada emas dan saham. Prof, data ini memberikan beberapa sudut pandang. Pertama, bantuan kerajaan daripada sudut pembayaran semula pinjaman bank masih tidak membantu. Kedua, bantuan sara hidup buat rakyat juga masih tidak mencukupi apabila wang KWSP masih digunakan untuk membeli barang dapur. Dan juga T20 mengambil kesempatan menambah pendapatan dengan kebenaran pengeluaran KWSP secara terbuka dan tidak bersasar. Komen Prof. Ini adalah satu refleksi yang kita jangkakan. Itulah keadaan yang berlaku di luar sana. Kerana kita lihat kalau bukan sahaja sebenarnya kepada pengeluaran wang KWSP, Syafinas, kajian ini menunjukkan yang mana bila dikeluarkan wang tersebut, mereka kebanyakannya, terutamanya mereka yang berpendapatan rendah ni, membelanjakan kepada barang keperluan. Barang keperluan dan keperluan lain seperti bayar hutang, utiliti. Ada juga yang kajian awal yang kita dapati, contohnya mereka yang kehilangan pekerjaan dan menerima bantuan bulanan daripada pihak Perkeso melalui sistem insurans pekerjaan, sebahagian besar wang tersebut mereka berbelanja kepada barang keperluan juga, termasuklah membayar utiliti. Itulah realitinya. Maksudnya kajian berbeza pun menunjukkan realiti yang sama. Itu menunjukkan bahawa ini berkaitan dengan isu struktural dari segi ekonominya, kita panggil, yang mana ia melibatkan gaji ataupun kos hidup yang tinggi. Ya. Dan isu ini adalah bukannya isu disebabkan oleh isu COVID. Bukan. Isu kos sara hidup dah menjadi isu 5 tahun sebelum 2019 lagi. Saya pun masih ingat menulis pun banyak dalam sejak 2016 sehingga 2018 tentang isu kos sara hidup. Kita juga sebenarnya, saya pun terkejut juga baru-baru ni rupanya kita ada majlis yang sebuah majlis khas ditubuhkan untuk melihat kos sara hidup. Tapi kita harap majlis ini berfungsi dengan baik dari masa supaya kita dapat lakukan sesuatu, ya. Ya, itu maksud kos sara hidup ni menjadi isunya sebabnya disebabkan dua faktor. Satu kita panggil upah, ya, ataupun gaji. Satu lagi harga barangan. Dia tidak akan menjadi masalah, Safinas, kalau pada tahun ini katakan peningkatan gajinya adalah 10%. Tetapi
peningkatan harganya 5%. Jadi dia dapat still lagi okey. Ya. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang ni sebaliknya, terbalik. Betul. Itu yang jadi masalahnya. Ya, maksudnya kuasa beli dah semakin menurun. Ya. Dan kebimbangan saya untuk kebetulan kita nak masuk tahun baru ni. Betul. Ada ambil peluang sikit. Tahun 2022 ramai tanya kan berkaitan dengan prospek keadaan dia macam mana. Kita perlu lihat berhati-hati juga, kalau tidak kita akan terjerumus ke dalam masalah pendapatan yang rendah ni, kos hidup yang tinggi. Sebabnya apabila kita buka ekonomi kita ni, ramai orang membeli, pihak kerajaan pun belanja, pihak swasta pun belanja, individu pun belanja. Jadi banyak berbelanja tetapi penawarannya ataupun orang yang nak keluarkan barang ni, mereka ada masalah. Dua masalah utama yang dilihat iaitu kita panggil supply chain disruption, yang seperti mana kita dah kena harga ayam naik kan baru-baru ni, disebabkan oleh kita kebahagian besar kita import makanan ayam daripada luar, dan di luar tu telah terganggu, jadi bekalan telah terganggu. Satu lagi adalah disebabkan oleh pekerja yang tidak ada. Mungkin saya pindah pergi melancong kot 2-3 hari ni, melancong dalam negeri, sepatutnya check in pukul 2, tiba-tiba check in pukul 5 boleh check in. Sebab tak ada pekerja. Tapi bila check out masa sama jugalah, dia tak anjak. Ini satu contoh yang mana kita nak bagi tahu bahawa kalau kita kena lihat perkara ni betul-betul di tahun 2022, kalau kita tak ambil betul-betul perhatiannya ni, kebimbangan saya adalah dengan gaji yang mendata tahun depan ni yang tidak akan menunjukkan peningkatan tinggi dengan harga yang naik, saya bimbang kita akan menjadi lebih kedudukan lebih parah di pasca banjir dan juga pasca pandemik ini. Betul. Tuan Afian, sedikit komen berkenaan pengeluaran KWSP untuk melabur pada emas dan saham. Ini golongan T20 katanya. Sedikit komen berkenaan ini. Baik. Pertama sekali bila sebut tentang pelaburan, benda ni kena datang dengan ilmu lah. Dia bukan sekadar modal. Kan? Ada orang yang pandai melabur, mulakan dengan 1,000 pun dia boleh jadi beribu-ribu. Kan? Tapi kalau orang yang tak pandai melabur, bagi 10,000 ke 20,000, 30,000, 100,000 pun dia akan hilang macam tu aja. Jadi untuk orang yang nak melabur, kalau dia ada ilmu tentang pelaburan, mana kata contohlah sebelum pada KP, sebelum pada keluarkan duit 10,000 tu, dia memang dah ada kemahiran melabur. Dan memang dah berjaya dah melabur. Dah pandai dah beruntung dalam saham ke, hartanah ke, emas ke dan sebagainya. Pastikan dia patuh syariah. Kalau forex tak patuh syariah. Jadi dia keluarkan, orang yang macam tu bagi saya okey untuk keluarkan. Tapi bagi majoriti yang ada kan, untuk melabur ni, kalau ikutkan statistik yang pernah dikeluarkan oleh CEO KWSP di beberapa tahun lepas, dia bagi tahu kan, majoriti yang keluarkan duit KWSP untuk pelaburan, kalau kita memang kita tahu KWSP memang ada skim-skim pelaburan melalui dana KWSP, majoritinya dapat pulangan kurang daripada pulangan KWSP. Berapa pulangan KWSP? Pulangan KWSP lebih kurang 5%. Tak pernah rendah daripada 5%. Mana kata majoriti yang keluarkan duit KWSP untuk melabur dalam dana-dana yang dibenarkan oleh KWSP, dia ada syarat dia lah, tak banyak kan. Majoritinya dapat pulangan lebih rendah daripada KWSP. Kan? Mana kata boleh kita bagi tahu kalau orang nak melabur, kalau kita open kepada semua, baik biarlah dalam KWSP sebab dapat pulangan lebih tinggi compare dengan majoriti yang pernah keluarkan. Hanya sebahagian kecil saja yang keluarkan KWSP yang dapat pulangan lebih tinggi daripada pulangan KWSP. Jadi nasihat saya bagi orang-orang yang nak keluarkan KWSP untuk pelaburan, kena check kita ni pandai tak melabur. Kalau kita memang bijak melabur, memang kita dah pandai melabur dalam saham ke, unit trust ke, property ke, emas dan sebagainya, okey fine. Tapi bagi orang yang belum pandai melabur, elok mulakan dengan pelaburan diri sendiri dulu. Belajar dulu. Contoh mudah lah, saya buat analogi. Kalau orang yang tak pandai naik basikal, terus-terus naik motosikal, apa jadi agak-agaknya? Tentulah orang tu akan accident. Naik basikal pun jatuh, apatah lagi naik motosikal. Sama lah juga dalam pelaburan. Sebelum pelaburan kena ada ilmu, dan paling basic dalam keuangan sebelum buat pelaburan ialah simpanan. Kalau orang tu simpanan pun tak ada, kan nak simpan 1,000, nak simpanan 1,000 pun dah kerja 10 tahun, simpanan 1,000 pun tak ada, takkan kita nak harap orang macam ni nak terus melabur. Kan? Itu dah berlaku, majoriti rakyat tak ada wang simpanan. Jadi kalau untuk pelaburan bukan untuk semua orang lah. Tapi kalau untuk bantuan, saya galakkan memang spesifik untuk orang yang terkesan akibat krisis-krisis yang berlaku hari ini. Allahuakbar. Ya, Prof, saya berikan kepada Prof berkenaan dengan statistik KWSP yang mana 54% daripada 14.6 juta pencarum KWSP mempunyai simpanan kurang RM50,000 pada usia
54 tahun, sedangkan untuk menjalani kehidupan selama 20 tahun selepas persaraan, simpanan asas RM240,000 diperlukan dengan jangka hayat penduduk Malaysia yang semakin meningkat seperti Prof kata, di mana purata jangka hayat mencecah 75 tahun, tetapi wang simpanan persaraan hanya mencukupi untuk beberapa tahun sahaja, di mana seseorang akan mendapat sumber pendapatan untuk menjalani hidup lebih 1 dekad pada usianya. Dan kita dapat lihat di sini, Prof, di mana sama ada wang KWSP itu dikeluarkan sekarang atau sewaktu usia persaraan, 54% pencarum yang rata-ratanya Bumiputera memang sedia ada berdepan risiko bersara dalam keadaan tabungan yang amat rendah. Isu yang sangat interesting, valid. Sikit tadi saya dah sentuh di awal tadi ya, Dr. Finas. Ini adalah wake up call. Ya. Saya melihat ini adalah satu prima facie case yang sangat jelas. Walaupun tadi saya rasa Tuan Afian pun ada bangkitkan isu ini dan berkata benda ni dah lama diutarakan ya. 2-3 tahun selepas, sebelum mungkin 10 tahun sebelum ni, sebelum Covid pun kita dah bangkitkan isu ini. Tapi kita nampak pergerakan ke arah untuk menambah baik sistem pencen swasta itu sangat perlahan bagi saya. Ini adalah wake up call. Saya harap bergerak ke hadapan, kita perlu ada satu sistem yang mana sistem pencen yang lebih holistik, sistem pencen yang lebih menjanjikan kelangsungan hidup para pesara. Saya ambil satu contoh lah, saya ungkapkan tadi pun di awal sedikit tentang bagaimana sebuah negara kecil, negara maju seperti Belanda, yang mana sistem pencennya adalah sistem salah satu negara yang terbaik di dunia, yang mana dia hanya ada satu sistem pencen. Tidak ada yang kerajaan, tidak ada yang swasta. Kebaikan dia dari segi pasaran buruh ni, Safinas, bila ada sistem pencen satu ni, mobiliti buruh tu lebih baik. Maksudnya orang kerajaan pun boleh pergi ke swasta, orang swasta boleh masuk ke kerajaan tanpa ada apa-apa distortion atau gangguan dalam proses itu. Ini satu benda yang baik. Dan kita, apa yang berlaku kat sana adalah, saya sangat satu sistem yang sangat menarik, yang rasa kita pun perlu ke arah sana, yang mana apabila seseorang itu berpencen, dia akan dapat pencen secara bulanan. Seolah-olah dia bekerja dulu dan itulah hasilnya. Masa dia rehat, dia pun dapat bayaran secara bulanan. Mungkin saya nak sentuh juga kat sini. Ada yang berkata daripada awal tadi, kami nak keluarkan duit kami. Ya, betul, itu duit mereka. Tetapi kita ingat bahawa ini adalah konsep simpanan ataupun konsep seperti insurans yang sangat digalakkan juga dalam Islam. Maksudnya sekarang ni saya bekerja, sekarang ni saya membantu golongan pesara yang dah bersara. Mereka dapat bayaran bulanan semua. Nanti apabila saya bersara, golongan generasi yang akan datang ni pula membantu saya. Itulah konsep yang kita cuba amalkan dekat sini. Ini konsep yang sangat baik. Tak mau lagi dah KWSP hanya bagi selepas bersara sedebuk bagi esok dah ada. Mungkin hari ni nak keluar dah orang tunggu kat depan nak beli apa-apa semua macam-macam kan. Kita tak mahu macam tu. Kita nak satu yang lebih baik, lebih sustainable. Kerana apa? Saya dapati bahawa cerapan data kita juga melihat analisis orang yang umur 65 tahun ke atas ni, bilangan mereka yang bekerja semakin bertambah. Cuma kita rasanya lah, pada pandangan saya, kalau sebahagian kecil mungkin bekerja sebabkan oleh passion nak bekerja, tapi sebahagian besar dengan melihat statistik tunjuk di awal tadi kan, kajian tadi kan semua, nampaknya mereka perlu bekerja untuk survival. Adakah kita sebagai sebuah negara yang nak menuju sebuah negara maju, ini adalah berkaitan dengan isu sosial yang kita perlu melihat kebajikan mereka. Itu perlu dilakukan. Ya, Tuan Afian, saya nak bertanyakan pandangan Tuan Afian. Jikalah gesaan untuk mengeluarkan KWSP ini tidak berbunyi, tidak ke udara, adakah dari sudut pandang Tuan Afian sendiri, kerajaan kita betul-betul serius dan fokus dalam membantu golongan yang 54% pencarum KWSP ini menambah tabung persaraan mereka? Okey, baik. Bagus soalan ni kan. Patut soalan ni kena tujukan kepada government lah, bukan pada saya kan. Pandangan seorang pakar perancang keuangan. Baik, sebenarnya kan, saya pun kadang-kadang kita, macam saya sebutkan tadi lah kan, isu duit pencarum KWSP tak cukup ni bukan baru hari ni timbul. Bukan baru selepas Covid, bukan selepas PKP, bukan baru selepas banjir baru berlaku. 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, boleh tengok statistik, boleh tengok laporan akhbar. Asalnya 2-3 tahun sekali akan keluar laporan akhbar berkenaan duit persaraan KWSP tak cukup. Dan itu juga antara sebab
kenapa kerajaan panjangkan umur persaraan daripada 50, dulu 50, lepas tu naik pada 55, ingat tak? Kan? Kenapa lepas tu daripada 55 naik pada 60? Agaknya akan datang itu cara kerajaan selesaikan masalah ni. Kan? Cara kerajaan selesaikan masalah orang tak cukup duit persaraan ialah dengan memanjangkan tempoh bersara. Kan? Dulu 50, ingat tak? Dulu kan masa zaman mak ayah kita dulu 50. Lepas tu naik pada 55. Lepas tu naik pada 57 tak salah saya. Lepas tu naik pada 60. Sampai ingat tak keluar satu kartun kan, dia bayangkan akan datang ni yang kerja semua orang tua. Kan? Yang dekat kerja government ni majoriti semua sekali orang tua. Jadi adakah dengan memanjangkan tempoh persaraan daripada 50 naik 55, 57, 60, agaknya kalau berlaku benda tak selesai lagi naik lagi 63. Naik pula 65, 70. Agaknya sampai 93 kot bawa pencen kan. Kan? Adakah buat macam tu selesaikan masalah? Satu sudut dia hanya menyelesaikan masalah tempoh selepas besar tu makin pendek lah. Kan kita ambil jangka hayat rakyat Malaysia, kita ambil lah 70 tahun. Macam doktor sebut tadi, jumlah rakyat Malaysia ni sekarang ni 7% yang dah tua. Kan? Akan datang naik pada 11%. Tahun 2040, 14% kan Prof? 14% kan? 2040 nanti. Jadi adakah dengan memanjangkan tempoh persaraan ini dapat selesaikan masalah tak cukup? Jadi apa yang berlaku ialah macam apa? Just contoh ada kebakaran berlaku, kan? Tutup api kat sini tapi api lain masih lagi besar. Lepas tu kejar pula api kat sini, api kat sana masih besar lagi. Masalah utama tak selesai. Masalahnya ialah tak cukup duit persaraan. Itu masalah utama. Yang diselesaikan oleh pihak kerajaan ialah memanjangkan tempoh persaraan. Jadi orang bekerja semakin lama. Kan dulu umur 50 boleh pencen. Lepas tu sekarang umur 60 baru boleh pencen. Kan 10 tahun beza tu. Jadi dengan 10 tahun beza tu tempoh selepas besar itu semakin pendek lah. Maknanya daripada besar umur 60 katalah mati umur 70. Kan kalau dulu besar umur 50 meninggal umur 70 20 tahun. Sekarang ni kalau besar umur 60 meninggal dunia umur 70 10 tahun. So kerajaan selesaikan dari sudut tempoh selepas persaraan. Masalah utama, isu utama dekat jumlah kedua SP tak cukup masih lagi tak selesai sama sekarang. Kan? Adakah dengan kita sekat bagi bantuan kepada rakyat 10,000 sebulan ni dapat membantu menambahkan lagi? Kalau yes. Tapi hakikatnya tak akan berlaku macam tu. Tak akan berlaku dengan menyekat rakyat untuk keluarkan, dengan tidak membenarkan rakyat keluar yang terdesak akibat banjir ni untuk keluar one off 10,000 tadi, tak akan selesai pun masalah untuk dana persaraan bagi majoriti rakyat tadi. Yang utama ialah kalau kat situ kena selesai dekat masalah gaji minimum. Wallahualam. Baik, analisis berat seketika. Perbincangan seterusnya selepas ini, jangan ke mana. Alhamdulillah, kembali analisis. Prof, terdapat cadangan daripada Setiausaha Agung Kesatuan Sekerja Industri Elektronik Wilayah Utara Semenanjung Malaysia yang mahu pembatalan segera keputusan melanjutkan pelaksanaan pengurangan kadar caruman akibat COVID-19 yang bertujuan untuk mengurangkan beban pekerja dan beban majikan. Malah kadar caruman bagi kedua-dua pihak, pekerja dan majikan, perlu dinaikkan dalam usaha meningkatkan kadar simpanan jangka panjang. Prof, sejauh mana pengurangan potongan KWSP ini menambah nilai dalam pembelanjaan isi rumah? Baik, dari segi perspektif ekonomi, kita dapati bahawa ini adalah satu instrumen jangka masa pendek lah. Itu bersifat mungkin setahun atau 2 tahun, yang mana kita lihat kalau kurangnya caruman daripada gaji itu yang dimasukkan ke dalam simpanan KWSP, juga di pihak majikan, dari segi ekonominya kita akan, maksudnya pihak majikan dan pihak pekerja, mereka mempunyai lebihan tunai. Dan lebihan tunai ini akan digunakan untuk perbelanjaan semula dalam ekonomi. Itu kita tidak nafikan. Memang impaknya kepada ekonomi, terutamanya dalam jangka masa pendek ni, kita perlu untuk pulihkan, untuk menggalakkan lebih banyak cycle itu berlaku. Dan juga kita mempunyai satu kekangan yang mana pelancong asing tidak boleh masuk ke Malaysia untuk berbelanja di Malaysia. Jadi kita mengharapkan sepenuhnya, sebahagian besarnya perbelanjaan domestik. Jadi salah satu kaedahnya saya nampak itu adalah kebaikan di situ untuk menggalakkan orang lebih banyak berbelanja apabila mereka ada tunai lebih sedikit disebabkan oleh pengurangan caruman ini. Ya, tetapi kalau kita nak bercakap bahawa dalam jangka masa panjang ini akan mengurangkan caruman, sebenarnya ia adalah satu yang kita pun tidak pasti lagi keadaannya bagaimana. Kalau tambah
caruman pun kalau kita naikkan pun pertambahan akan datang pun akan bertambah, tetapi kalau sistem pension kita masih sama macam sekarang, kita hanya tidak akan menyelesaikan apa-apa. Bagi saya wake up call-nya jelas ya, Safinas, sesuatu perlu dilakukan untuk menambah baik sistem pension ini. Ya, kalau kita tidak mahu lakukan, kalau kita tidak lakukan, saya bimbang dengan statistik ramainya umur yang 65 tahun ke atas bekerja dengan populasi mereka yang dah sampai usia 65 tahun dan ke atas yang makin meningkat. Kebimbangan saya adalah kita akan mencipta lebih banyak masalah daripada penyelesaian. Dan juga kita kena ingat Safinas, KWSP ni kita juga tidak dari segi kerajaan juga tidak disiplin dalam yang terdahulu. Kerana kita membenarkan wang tersebut dikeluarkan untuk pembayaran rumah, untuk berbelanja, untuk belajar dan juga yang lain. Sepatutnya itu tidak boleh disentuh kerana pokoknya kita nak memastikan persaraan yang lebih baik. Tetapi kita faham juga kenapa dari satu sudut, sebab kita tidak mengawal benda-benda lain ni. Contohnya harga rumah yang tinggi ni. Kenapa kita benarkan harga rumah sampai naik tinggi macam tu? Kalau ikut kajian pun, ikut data statistiknya pun, ahad yang orang layak untuk membiayai rumah tu memang tak mampu. Akhir sekali kena guna duit rakyat balik semula KWSP. Macam mana tu? Ini masalah pasaran yang kita perlu selesaikan. Jadi seolah-olah akhirnya yang menjadi dahlah yang terkesan itu yang di luar sana, dan juga untuk menyelesaikan seolah mereka juga. Jadi kesianlah bagi saya. Terpaksa mengorek tabung persaraan pula untuk menyelesaikan isu itu. Tuan Afian, penyelidik Hazanah Research Institute KRI juga mencadangkan pension insurans sosial sebagai bentuk perlindungan sosial paling umum di dunia dilaksanakan dengan menggunakan konsep annuiti hayat untuk memastikan pension sepanjang hayat diterima sebaik seseorang mencecah usia tua, dan dana ini dibina secara kolektif daripada sumbangan semua penduduk sepanjang usia bekerja dan bukanlah dikumpul secara akaun individu. Malah caruman skim ini disaran diwajibkan untuk generasi muda atau mereka yang baru bekerja. Pandangan anda berkenaan pension insurans sosial ini? Okey, bagus. Cara umumnya ia satu idea yang bagus kan. Cuma dari sudut praktikalnya, kalau kita tengok sekarang ni pun memang kita akui memang majoriti rakyat Malaysia masih lagi belum ada perlindungan takaful insurans yang takaful lah kan, yang patuh syariah ni yang sepatutnya mereka ada. Jadi bila ada plan yang macam tu, ada program macam tu, ia satu usaha yang saya secara personal selaku financial consultant memang saya support. Cumanya dari sudut praktikal yang kita risau ialah dari sudut keterusannya. Kan, dari sudut keterusan, contoh macam sebelum ni pun dah pernah ada program takaful, saya lupa apa dia punya nama tu, yang bila dilancarkan dan sebagainya, kita tengok ada unsur-unsur ketidakterusan kat situ. Kan, hanya setengah company saja yang dapat. Company tersebut ada kaitan dengan setengah VIP yang dikatakan ada unsur kroni dan sebagainya. Jadi kita tak nak macam tu. Sebab inilah sebenarnya menyebabkan hasil negara yang selama ni, kalau kita tengok kan, bila kita kaitkan dengan isu BSP ni yang tak cukup ni, sebenarnya ada dia. Yang paling pertama ialah bila kita dapat tackle dekat isu gaji minimum tu. Dan sama kita tackle isu keterusan pentadbiran kerajaan yang ada hari ini. Kalau kita tengok, kita bandingkan dengan negara jiran kita, contohnya lah kan, negara yang di selatan kita, yang dahulunya bersama dengan kita masa Melaya dulu dan keluar, dan kita tengok mata wang asing, kalau kita convert, kalau dulu nilainya sama, kalau sekarang dah jauh 2-3 kali ganda bezanya kan. Macam mana mereka membangunkan ekonomi di sana hingga meningkatkan jauh lebih baik daripada kita, walaupun kita ada hasil bumi yang banyak. Jadi kalau bagi dari sudut idea, teori, pelaksanaan untuk buat insurans sosial tadi, macam caranya pun dah pernah ada dulu kan. Memang dari sudut manfaatnya memang bagus ia ada. Cuma dari sudut pelaksanaan yang kita nakkan satu bentuk keterusan. Kan? Betul tak tabung itu diuruskan dengan baik? Kan? Sebab semua rakyat mencarung ni. Semua rakyat mencarung. Mana kata semua rakyat mencarung, dan of course rakyat kena keluarkan duit pula. Dan berapa jumlah yang dikeluarkan tu? Kena ambil kira pula. Kan? Adalah gaji 1,000. Nak keluar nak bayar berapa? 100, 50. Dan bandingkan dengan manfaat yang akan dia dapat selepas bersara kelak untuk insurans perubatan dan sebagainya kan. Jadi kena tengok dari sudut keterusan tu. Idea dah cukup bagus, teori dah cukup bagus. Cuma dari sudut praktikal sahaja yang kita risaukan tadi. Akhirnya ia berbalik kepada isu integriti. Ya, itu of course lah.
Memang sangat-sangat ada kaitan langsung dengan isu integriti, isu keterusan pengurusan hasil negara ni kan. Dulu saya ingat lagi kan bila kerajaan dimomokkan, kerajaan nak muflis, kerajaan Mekrab, tapi bila tukar kerja pun tak selesai juga kan. Isu nak turunkan harga petrol, nak hapuskan tol contohnya kan, dan macam-macam isu yang ada hari ini hanya sekadar retorik politik semata-mata kan. Retorik politik semata. Dah akan datang ni saya yakin ramai rakyat dah tak tahu dah nak pilih mana dah nak mengundi nanti kan. Kalaulah sekarang ni 2-3 hari lagi nak pilihan raya, saya yakin banjir tu hari Sabtu banjir, hari Jumaat dah mungkin turun dah. Kan? Tapi disebabkan mungkin PRU lambat lagi, 2-3-4 hari lah barulah datang tunjuk muka. Tu pun datang dengan dia punya kameramannya, datang dengan juru gambarnya, siap buat wayang lagi, cuci rongkang dan sebagainya kan. Baik. Allah alam. Baik, kesimpulan perbincangan kita selepas ini jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kembali analisis. Prof, sejauh mana konsep bantuan skim jaminan pendapatan asas yang tercetus dari konsep Universal Basic Income UBI, konsep pendapatan asas sejagat ini mampu meringankan beban rakyat sekaligus tidak mengganggu wang persaraan? Adakah jaringan sosial ini benar-benar dapat memastikan isi keluarga yang kehilangan punca pendapatan secara mendadak tidak tersungkur dengan kelaparan, atau UBI ini bakal menjadikan rakyat malas apabila bayaran tunai RM1,000 dibuat setiap bulan kepada akaun mereka? Dari segi basic universal income ni, kita kena ingat bahawa kita ni masih lagi berpendapatan yang menengah, kita kata, ya, maksudnya sebahagian dan dari segi keseluruhan Malaysia, tapi sebahagian kalau kita pecahkan pada segmen tu, kita akan dapat melihat masih lagi ramai yang berpendapatan rendah. Jadi itu dalam keadaan pandemik ni, kalau tanya saya sebagai partner analisis yang melihat, itu hanya kita boleh bincangkan selepas kita sudah capai tahap ekonomi kita dah pulih dan sampai sebelum kita capai sebelum COVID duduk. Okey, tetapi dalam masa yang sama, jaringan sosial ini kita perlu laksanakan segera. Dan COVID-19 ini datang juga, pengalaman saya sebagai sekretariat di Majlis Tindakan Ekonomi menunjukkan bahawa sebelum ni kita tak pernah terfikir, sekarang ni kita dah ambil beberapa langkah proaktif. Kita dah ada sistem insurans pekerjaan, kita dah ada insurans yang memberi protection kepada kemalangan pun dah ada. Sekarang ni untuk jangka masa selepas bersara inilah kita harap ada perubahan. Yang dua tadi dah banyak perubahan, dan sekarang ni akan berlaku beberapa perubahan lagi, saya difahamkan, ya. Yang kita bincangkan hari ini ni, yang berkaitan dengan SP ni, perlulah ada perubahan. Wujudlah satu sistem pencen yang lebih kita panggil yang lebih lestari, mampan, yang sustainable, supaya kita memastikan orang pesara selepas bersara mereka mendapat manfaat yang kita panggil real pencen lah. Dia tidak mahu seperti yang berlaku sekarang ini. Itu yang dan yang terakhir, ya, Saminas, banjir ini adalah acara tahunan yang berlaku di Malaysia sahabat tahun. Jadi sudah tiba masanya wake up call juga untuk semua pihak. Kita tidak boleh lagi bergerak secara pasif. Maksudnya apabila sampai je orang ni terkena banjir, hantar duduk PPS, datanglah berbondong-bondongnya makanan apa semua. Kita tidak mahu lagi konsep macam tu. Kita mahukan satu konsep yang mana mereka ini jika dilanda banjir, dari segi harta benda mereka, dari segi pekerjaan mereka terlindung. Contohnya, kalau kita belajar daripada Jepun, ya, Jepun mereka ada satu kaedah insurans pekerjaan mereka wujud disebabkan oleh bencana alam, tsunami, disebabkan oleh gempa bumi, bukan disebabkan oleh benda-benda lain. Tapi kita ni macam tadi, ya, banjir saban tahun ni. Jadi orang kata kalau macam orang tu kalau dia dah kena seminggu tak pergi kerja, apa jadi pada pekerjaan dia? Tiba-tiba tempat bekerja dia tidak kena banjir, pekerja majikan call suruh bekerja. Macam mana, siapa nak tanggung dia? Kalau dia tak pergi, dia kena buang kerja, dan siapa yang nak tanggung dia? Ini yang saya panggil sebagai, kalau orang tu kena banjir tahun ini, dia ambil masa beberapa bulan untuk recover, lepas tu pula baru nak bertatih 8 bulan ni kena banjir kena balik. Lama-lama dia akan duduk trap dalam keadaan tu je, dalam cycle tu saja. Maksudnya di sini, Prof, apa yang boleh kita simpulkan, adakah wang KWSP tidak wajar dikeluarkan, namun pada masa sama kerajaan perlu menyediakan bantuan yang seiring dengan apa yang rakyat perlukan? Saya setuju itu.
pada keadaan sekarang ni kita dah melihat ya, dah banyak kali kita keluarkan, sudah tiba masanya kita kata sudahlah, kita nak tengok masa depan pekerja lebih baik di masa depan. Dalam masa yang sama, pilihan kalau tak boleh keluar, kita kena bagi option yang terbaik kepada mereka. Kerana mereka ni orang cakap mangsa, tersepit ni. Betul. Ya? Jangan bagi pinjaman. Bagi pinjaman menambahkan hutang dan tidak baik kepada mereka juga. Dan kita mahukan macam konsep yang kita bincang di awal tadi kan, yang Tuan Afian pun ada bangkitkan juga, iaitu wujudkan satu sumbangan tabung khas yang ada integritinya. Dan inilah yang akan membantu mereka ini. Baik, terima kasih kepada Prof atas konklusinya. Sebenarnya kami cuba menghubungi Tuan Afian namun terputus talian Skype. Namun tidak mengapa. Baik, dengan itu sekian dahulu perbincangan kita pada hari ini. Apa yang pasti, sama ada wang KWSP dikeluarkan atau tidak pada saat ini, 54% pencarum simpanan tersebut bakal berdepan masalah miskin di usia persaraan. Lebih teruk dari itu, ada pakar ekonomi menjangkakan 85% rakyat Malaysia akan berdepan kemiskinan pada usia emas. Maka adalah menjadi tanggungjawab kerajaan untuk mencari penyelesaian luar kotak dalam mewujudkan skim pencen awam bagi membantu sebahagian besar populasi Malaysia. Pelbagai pandangan dan cadangan telah diutarakan pakar ekonomi negara. Terpulang kepada kerajaan untuk mendengar atau tidak. Mungkin bantuan berupa one-off juga wajar dikaji semula dengan mengambil kira keberkesanan sama ada ia mampu memulihkan sosioekonomi di isi rumah terjejas dengan efektif. Semoga 2022 menjanjikan penerokaan idea-idea baru yang benar-benar mensejahterakan rakyat secara berkekalan. Buat penonton Setia Analisis, terima kasih untuk sokongan anda sepanjang 2021 ini. InsyaAllah 2022 lebih banyak kebenaran dan ketelusan dibentang di platform analisis TV Al-Hijrah. Mewakili kru analisis, saya Finansinos mohon undur diri. Selamat Tahun Baru Malaysia. InsyaAllah kita jumpa tahun hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.